bahwasanya harus menzahirkan akan ibadat supaya mengikut akan dia oleh manusia. Yang ni tengok keadaan dan lihat kepada tujuan dia. Kan? Maka apabila boleh, maka perkara ini tidak boleh dianggap sebagai riak. Kan? Kenapa? Kerana tujuan dia supaya orang boleh tahu. Orang senang buat. Kan? Contoh dia mai tujuan pun nak adakan kursus solat. Tuan-tuan, puan-puan, boleh tengok kok no, saya nak buat praktikal. Jangan. Itu nama dia riak. Apa ni? Mai nak perturun ilmu. Lagi hampa tak tahu nak buat. Aku nak buat ni hampa tengok. Tak boleh. Itu nama dia riak. Kalau tahu awal-awal macam ni penyakit hampa, aku tak mai lah. Susah payah. Kan? Jemput dia jauh-jauh. Mai daripada Al-Ustaz. Mai daripada Al-Ustaz. Nak buat praktikal. Mereka pandai pula. Tak Ustaz, kami mengaji banyak. Dia jual nama saya pula. Dengan Ustaz Ismail Al-Bakabi ni. Kami mengaji juga. Ni cara-cara ni nama dia riak. Apa macam tu riak. Kan? Tu kena mengaji banyak lagi. Kita ingat cekang dah. Oh hebat. Oh hujan-hujan pun main juga malam ni. Kan? Mantap lah. Mantap apa. Kalau yang ni pun tak reti juga. Mantap apa. Kan? Maka perkara ini adalah diharuskan guru-guru untuk anak muridnya. Kan? Cara-cara ibadat khusus pengurusan jenazah. Ni betul-betul tak apa buat ni. Ni betul-betul nak menunjuk ni. Menunjuk apa? Nama apa jenis-jenis kursus. Kursus haji, nak tawaf apa semua. Semua. Ceritanya kalau jenis praktikal kursus ini tak ada kaitan dengan riak langsung. Tapi ada. Kan? Zahirnya orang tak kata dia tu riak. Pasal orang tahu. Mereka pakat duk ngaji. Kan? Macam ni mana riak? Ini riak dah. Mereka sembang sama mereka ni. Riak kan? Duk ajak kita ni. Duk ajak sudahlah. Pasal apa duk tunjuk? Tunjuk ni nama dia riak. Kawan sebelah kata tu bukan riak. Kan? Dia ada teori. Dia ada praktikal. Oh. Kira kalau teori praktikal macam kursus ni tak riak. Tak riak. Kan? Tapi terpulang atau terserah kepada tuan tubuh yang buat kursus itu. Dia selit-selit juga. Dia nak menunjuk. Itu Allah Ta'ala yang akan hukum dia. Kita jangan duk mandai-mandai hukum. Dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ia ikhlas. Ikhlas, maka tak timbul masalah riak. Kalau dia ikhlas. Maknanya apa? Ada yang tidak ikhlas. Dia mai dia tunjuk cara-cara ibadat. Sat macam ni, dia gabung semua. Sekali mai. Dia kata yang pertama saya nak tunjuk cara solat. Daripada takbir sampai ke salam, dia buat. Orang tengok, kita jangan sangka buruk. Sangka baik, baguslah. Ustaz-ustaz mai duduk keras macam tu saja. Tapi dia ni sak bangkit, sak rokok, sak sujud apa semua. Bagus. Dia selit dekat hati dia sekiranya. Nak menunjuk-nunjuk, lagi puji aku sungguh. Seronok. Kan? Kiranya balik aku mai. Nanti orang puji aku. Dia tidak ikhlas. Kalau berlaku, maka tanggapan orang lain, bagus. Ustaz kita ni kira macam tahu apa yang kita nak, iaitu praktikal tu. Duk mengaji-mengaji ni tak tahu macam mana nak buat. Mengaji okey lah. Boleh duk angguk, kadang angguk tak faham. Tu ramai tu. Ramai. Kan? Tengok-tengok. Kita pun seronok. Mereka faham. Padahal tak faham. Dia angguk. Tak apa. Itu cerita lain. Dan sekiranya yang menyampai itu, yang memberi ilmu itu, kalau dia tidak ikhlas, maka Allah yang nilai dia, tetap dia termasuk daripada jenis yang kita kata riak. Tapi kalau ustaz-ustaz yang nak membimbing, guru-guru, mereka ada madrasah, mereka ada sekolah tarbiyah, nak bagi anak murid mereka ni betul-betul faham, insya-Allah ikhlaslah tu. Ikhlaslah tu. Pasal apa? Pasal nak riak apa ni anak-anak murid ataupun anak dia sendiri. Teruklah bapak dengan anak sendiri pun tak ikhlas.
Balik-balik daripada masjid ni buat praktikal kat rumah. Kakak nak tidur. Nak tidur. Gerak Ustaz. Ayah nak buat praktikal. Hati dia kata apa? Minta anak puji ke dia. Bodoh punya ayah. Anak pun dia nak bodek. Itu tanggungjawab dia. Dan jauh daripadanya oleh riak. Kan? Apabila dia ikhlas, tidak ada sedikit di lubuk hati dia nak menunjuk-nunjuk kat siapa. Kan? Apa yang dia buat itu adalah tanggungjawab dia. Nanti dia takut Allah Ta'ala akan persoal di akhirat besok. Hang duk mengajak ni, hang tahu tak mereka reti. Saya mengajak saja. Habis tu sekali ada lain belak mereka ulok. Saya pederah kereta balik tidur. Tak. Hang pasti tak mereka faham. Jenis-jenis perlu kepada praktikal ini. Yang tu serah ke mereka lah. Mereka pun ada ustaz lain. Boleh membimbing mereka. Tak boleh jawab macam tu. Kan? Dia begitu. Jadi perlu kepada praktikal ini, maka kena ada dua. Iaitu ikhlas dan jangan ada unsur riak. Maka buatlah. Kan? Kalau tidak, tetap dianggap sebagai riak. Demikian lagi, harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Kalau kita buat kebajikan, kita buatlah sebab Allah Ta'ala dan Rasul perintah. Kan? Kita baca ada sumber dalil dia, ada hukum dia, ulama fatwakan bagian-bagian, maka kita buat. Buat tu lillahi ta'ala. Kalau kita buat dosa maksiat, jangan kata kita tidak terjebak dengan dosa maksiat. Nabi Rasul sahaja maksum. Lain pada golongan ini, tak banyak sikit. Maka apabila terjebak melakukan dosa, tak kira apa dosa, maka janganlah kita tonjol-tonjolkan. Sebab apa? Sebab perbuatan menghebahkan kesalahan dosa maksiat dia dianggap sebagai dosa besar. Dia kata bukan dosa besar aku buat, aku tak minum arak, mana aku berzina, mana aku bunuh orang. Yalah aku tahu dosa tu dosa kecil hang buat. Tapi hang bangga. Hampir duk cerita ke orang. Kan? Jangan kita buat dosa maksiat pas kita cerita ke orang. Apa yang patut? Yang patutnya hati-hati jangan sehingga melakukan dosa dan juga maksiat. Lah Ustaz, tak perasan Ustaz, tak sedang Ustaz, tiba-tiba berlaku juga dosa kat saya. Kan? Kalau begitu, cepat istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ulang banyak kali pun tak apa. Kan? Pas kata berat yang kita buat itu, ambil ayat semayang, maka kita dirikan solat sunat taubat. Dia ada satu riwayat. Nabi SAW apabila lepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka keesokan pagi itu Nabi panggil Bilal. Wahai Bilal, malam tadi aku berjalan hampir kepada syurga. Aku dengar tapak kaki kamu di hadapan aku. Apa amalan yang kamu buat, wahai Bilal? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah dia kata apa? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwuduk melainkan aku sembahyang sunat wuduk. Dan tidaklah aku melakukan satu dosa melainkan aku akan dirikan solat setelah itu. Maka ulama kata solat itu adalah solat sunat taubat. Biasa orang duk sebut ni tentang satu tu je. Apa dia yang kamu buat? Saya berwuduk, saya sembahyang sunat. Yang tu saja yang disebut kebanyakan guru kita. Tapi dalam sebuah hadis yang sahih itu, dua perkara. Nabi tanya sekali, apa yang kamu buat wahai Bilal? Kedua tapak kaki kamu depan aku ni. Istimewa sungguh kamu ni, apa yang kamu buat? Nabi tanya sekali, dia jawab dua. Ya Rasulullah, setiap kali saya berwuduk, saya sembahyang sunat setelahnya. Bila saya melakukan satu dosa, maka saya lakukan solat setelah itu.
Jadi ini nama dia apa dia? Solat sunat taubah. Jadi kalau kata berat ni, nak istighfar lah. Kalau ada ruang, ada masa, insya-Allah berwuduk, kita tengok tempat yang sah kita nak solat, kita dirikan solat sunat taubah. Usolli sunat taubah. Dia punya lafaz niat dia. Apa tu semayanglah 2 rakaat. Surah apa pun tak apa, qul ya qul huwallah. Lepas tu doa apa tu, ya Allah, tergelincir juga hamba-Mu ni ya Allah. Tersasar juga ya Allah. Bantulah ya Allah. Lemah sungguhlah hamba ni, duk jaga jadi juga. Apa-apalah ayat-ayat doa kita. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Maksudnya apa? Maksud jangan duk berbangga-bangga dengan kesalahan dosa dia. Jangan. Dia kena jaga sungguh-sungguh. Jangan terjebak. Kalau terjebak, sorok. Jangan duk canang. Jangan duk hebah. Pasal apa? Perbuatan itu dianggap sebagai fasik. Adapun jika menyembunyikan ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang soleh, ada niat pula. Celah-celah tu ada niat pula. Dia buat jahat, dia sedar dia buat jahat. Maka dia tak muhabbat ke orang supaya orang puji dia, kata dia ni warak, dia ni memang zuhud dan sebagainya. Maka tiada harus, tak boleh. Macam tu punya niat kat hati dia, tak boleh. Han nak perkenal siapa? Han dah buat jahat, han nak suruh orang puji pula, pasal apa? Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tiada harus akan dia meninggalkan taat kerana takut riak. Ini contoh dia. Dia tak mau sembahyang sunat. Pasal apa dia tak sembahyang sunat? Takut lagi orang kata nak menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia tak sembahyang sunat. Kalau kata sembahyang fardu, teruk lah. Masuk keluar. Kawan baru nak masuk, selisih dia. Pergi mana? Tak di sembahyang. Ni orang kemat dah. Tak di. Takut orang kata aku menunjuk. Allah, teruk sungguh lah. Ada juga ni. Musim-musim ni ada juga ni. Pasal kena hujan juga lah kot. Banyak yang kena hujan ni macam-macam berlaku. Ni orang kata apa? Berkaitan dengan sunat. Tak ada berlakulah perkara yang wajib sampai nak tinggal. Tapi ini biasa berlaku. Berdiri dah. Tiba iblis mai kata, kat hati dah. Dosa. Lagi hang riak habis. Maka tak jadi dia nak semayang. Bolehkah buat macam tu? Tak boleh. Ikhlas apa dia? Ikhlas ni, hang nak kata ke tak kata lantak apa? Ini waktu aku nak semayang. Aku semayang. Bahkan adalah ia masuk di dalam riak juga. Tinggal amalan, takut kerana orang tuduh dia riak, adalah riak. Tu dia. Ni apa ni? Inilah kata-kata daripada Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, ar-riya' tarkul amal khaufan minar riya'. Ni kata-kata ulama kita ni cukup berenah sungguh. Boleh lah kita kata ni betul lah, mutiara kata hikmah dan sebagainya. Artinya bermula riya' itu meninggalkan akan amal ibadat kerana takut akan datang riya'. Takut orang kata dia riya' ni, dia tak buat. Tak kira lah semayang ke, sedekah ke, pegang duit nak tarik keluar. Lagi pun kata riak. Lepas buat tak tahu. Takut orang kata riak. Itulah riak. Ni Fudail bin Iyad dia kata. Nak buat pun boleh jadi riak. Tak buat pun jadi riak. Ni apa ni? Dia cerita dia. Nak buat tu kerana Allah, selesai. Tak ada kaitan dengan orang nak kata riak ke betul. Lempak pergi ke tepi. Pasal apa? Pasal ini adalah bisikan, gangguan syaitan yang nak menggagalkan ibadah kita. Bahkan hendaklah mengejarkan ia akan ibadat. Buat terus ya. Tapi tengok ni kawan keluar. Jangan duk mengutuk apa. Jangan duk kata apa. Dah lah. Nak pergi mana? Kuliah habis dah. Mayang syak habis dah. Lah ni waktu sembahyang sunat.
Kita boleh duduk berdiri sembahyang, siapa dia keluar tolak pintu balik tu pasal apa? Dan nak lorak tu pasal apa? Ni persoalan dia. Lah buat ikut suka hang buat tu kerana apa? Ni mesti ada benda tak betul ni. Kalau dia yang buat itu kerana Allah, buat teruslah, tak usah duk peduli ke siapa. Dah lah ustaz, pakat keluar ustaz, tinggal saya seorang. Biar mereka pergi keluar lah. Mana tak tahu nak jadi macam tu kan. Habis-habis insya' ni, seorang pun tak sembahyang. Sunat bak dia. Keluar. Tinggal dia seorang. Kalau kerana Allah, mayanglah. Kecuali kalau orang tutup habis lampu. Kipas tutup, aircon tutup, lampu. Kan? Lepas tu dengar-dengar kata Tok Siak kata aku nak kunci terus. Kacau Tok Siak ni pun. Jarang nak mampu. Kan? Dia kata aku nak kunci, kawan ni dengar. Cabut keluar terus. Nak tunggu apa lagi? Dah Ustaz, kita lillah. Lillah kalau macam tu, hantu kurang sampai esok. Tapi tak ada berlaku lah macam tu. Kejam sungguh lah. Bagilah kepada dia masa untuk dia nak semayang. Kan? Tak ada lah kita kata buat contoh je. Kan? Orang yang keluar itu, tak usah kita duk menyangka buruk. Mereka ni mungkin rasa mereka nak riak. Mereka tak jadi sebab mereka takut bila mereka sembahyang, orang kata dia riak, mereka cabut. Jangan sangka buruk. Jahat hati kita ni. Mungkin mereka terbatal. Kan? Salam-salam dengan kawan. Lepas sembahyang tu salam. Kawan picit-picit dia terkentut. Kan? Tapi kentut dia selamat. Saya tak bunyi. Betul. Kita duduk lorak lah. Awak tak sembahyang. Kawan dah tak ada wudu. Satu. Keduanya senak perut. Senak perut. Duduk tunggu sekejap lagi. Aku cerit lagi. Siapa nak tolong basuh? Kan? Lantak habis. Siapa yang keluar tak sembahyang. Kita kalau kita nak buat, kita buat. Kan? Mungkin orang yang keluar tu kerana apa? Kerana dia nak pegang kepada satu riwayat. Sembahyang sunat elok buat kat rumah. Dia begitu. Dan ada orang pula dia tak sembahyang kat rumah dia sebab apa? Sebab dia tahu tak selesa, dia tak yakin kesucian lantai-lantai rumah dia. Dia begitu. Kita ni tak sama. Ada yang senang, ada yang sedang, ada yang kurang. Yang kurang pun tak apa, sabarlah. Sabar. Ada yang senang. Tak ada masalah apa sembahyang kat rumah dia pun. Tapi ada orang yang tak boleh. Kan? Sini sajalah tempat yang aku yakin sah. Kat rumah aku. Macam mana orang susah. Kan? Masuk bilik apa pun tak ada. Nak kata tu rumah, nak kata itulah bilik. Apa pun tak ada. Makan kat luar. Mandi kat masjid. Dia. Tak ada ke orang macam tu? Tapi dululah masa saya mengaji dulu. Dia daripada keluarga yang susah. Lepas tu kahwin bawa isteri dia. Sepasang. Duduk dalam satu, bukan rumah lah. Saya pergi tengok. Kawan rapat, kita pergi ziarah. Tengok, kita kesian. Tapi dia tenang, dia reda. Tak apa. Dia kata, Alhamdulillah, main nak mengaji, bukan nak bermewah. Dia ambil satu bilik. Mana tandah? Dia kata, tandah tengok. Kalau dan pergi kat masjid, kalau tak, buh dalam plastik, lempang. Yang tu tak kenal lah pula. Pergi duduk lempang pula. Masuk ke rumah orang lagi. Prek dekat plastik. Pergi duduk lempang. Tapi itulah yang dia sebut. Tak apa kita takut belakang rumah dia hutan dan sebagainya. Lepas tu mandi kat masjid. Nampak tuan-tuan? Tak apa. Sekira kalau mereka sabar. Maka bagi mereka adalah syurga insya-Allah. Dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Jangan sesekali ada sikit pun perasaan riak nak menunjuk ke orang. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia taubat daripadanya. Tiba-tiba saja ada kat hati kita ni perasaan nak menunjuk. Nak orang puji, sanjung, puja kita dan sebagainya, istighfar cepat-cepat. Lepas tu kita bertobat. Ambillah yang sembahyang sunat taubat. Atau kita ambillah apa-apa doa yang sesuai. Lafaz-lafaz yang sempurna. Istighfar, sayyidul istighfar. Yang Nabi pesan, baca dia pagi petang. Tu sekurang dia kalau yang tu kita ingat. Kalau lain kita tak tahu. Kita baca.
Ada doa yang ulama susun. Tapi doa ini bila kita perhati bagus. Kalau siapa boleh ingat, baca. Apa dia? Iaitu Allah marzuqna qabla al-mauti taubah. Wa 'inda al-mauti syahadah. Wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Wa na'iman. Berhenti dia mat'iwat. Sebab saya biasa dengar. Jannatan wa na'im. Dia berhenti macam tu. Na'im. Mana alif? Mana ma'iwat? Hati-hatilah. Apatah lagi doa yang sumbernya daripada Quran. Hati-hati, jangan doa ubah. Kalau ada ubah itu untuk sesuaikan kepada makna dia, tak apa. InsyaAllah. Umpamanya doa tu untuk sendiri dan kita nak jamakkan dia tu tak ada masalah apa, insyaAllah. Diharuskan oleh ulama. Tapi kalau dalam bentuk yang kita kata mana, hang buang yang ni. Patutnya dia ada baris dua di atas, mana dia? Hang tenggelamkan dia, hang hilangkan dia. Sewenang-wenang jangan. Tu ayat Quran. Lagi kalau doa itu daripada hadis-hadis yang sahih pun sama. Kalau doa-doa daripada kalangan ulama kita, insya-Allah. Tengok. Ada tak benda tak betul, lafaz yang kita anggap sebagai khurafat, sebagai tak ada, maka boleh kita berdoa dengan doa-doa pilihan yang tersebut. Dan satu lagi pula, dia ada mirip macam doa tu. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa hidayah. Itu nampak lebih menarik sikit, dia tambah kat situ. Taubatan wa hidayah. Wa lahzatal mauti rauhan wa rahah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima. Ini lafaz yang kedua yang tak ramai orang bawa. Yang banyaknya yang di atas tadilah. Syekh-syekh no, tok-tok guru ini dan sebagainya. Tapi lafaz kedua tak ramai yang sebut. Apa dia? Saya ulang lagi. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa hidayah. Wa lahzatal mauti rauhan wa rahah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima. Artinya, ya Allah, rezekikan kami sebelum mati taubat dan hidayah. Taubat dan petunjuk. Wa lahzatal maut, ketika mati, rauhan wa rahah, iaitu dengan rahmat, rasa lega dan seronok saat nyawa nak keluar, ketika dekat nak mati, ketika waktu mati. Maksudnya kita nak husnul khatimah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima, dan setelah mati dengan kemuliaan, keampunan dan penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Setakat itu sahaja yang benar daripada Allah Ta'ala, silap kurang saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه